Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pelajar kelas 5R ya. Jadi nak tengok respon daripada soalan yang Ana bagi sebelum ni, nampak slow sangat. Jadi Ana buka perbincangan lah menggunakan video ya. Jadi untuk makluman ya, ataupun kalau kita tengok dalam buku tu, kos secara umum dia diberikan kepada dua jenis jika dalam jangka masa pendek. Jadi kos itu ialah kos tetap dan kos berubah. Kos tetap bermaksud kos yang terpaksa ditanggung oleh majikan ataupun pengusaha walaupun pengeluarannya kosong. Contohnya macam waktu PKP ni ya, walaupun kilang tak mengeluarkan apa-apa produk, tapi mereka tetap juga kena bayar sewa kedai, tetap juga kena bayar insurans, kena bayar apa lagi ya, gaji pengurus. Dan keduanya ialah kos berubah, di mana kos berubah ni dia berubah mengikut pengeluaran. Lagi tinggi pengeluaran pada satu masa, semakin tinggilah kos berubah yang terpaksa ditanggung. Contoh dia bahan mentah dan juga buruh. Jika kilang mengeluarkan banyak barang pada satu masa, dia terpaksa membeli bahan mentah yang banyak dan juga terpaksa membayar upah pekerja yang ramai. Jangka masa Anda sebut tadi ialah jangka masa pendek ya, bermaksud satu tempoh yang terdapat dua jenis kos. Tapi jika dalam jangka masa panjang, hanya satu kos saja yang terlibat ya, iaitu kos berubah. Kerana dalam jangka masa panjang, semua kos akan berubah. Termasuklah kos yang pada masa mulanya tadi ialah kos tetap ya. Jadi contoh dia, bila jangka masa ini tak dapat ditentukanlah setahun ke 2 tahun ke, asalkan semua kos mengalami perubahan, seperti sewa kedai berubah, insurans berubah, serentak semua ya, dan juga kos berubah tadi pun berubah, maka kita panggil dia jangka masa panjang. Jadi bergantung pada industri dan juga teknologi ataupun kilang pada masa itulah. Jadi untuk pengiraan kos, anda dapat rumuskan di sini ya. Contohnya untuk mengira jumlah kos, mudah saja ya, cuma tambahkan saja kos tetap dan kos berubah, dapatlah jumlah kos. Itu mudah ya. Kemudian yang kedua, kos purata. Kos purata bermaksud kos bagi setiap satu unit barang yang dikeluarkan. Jadi untuk dapatkan kos purata, kita cuma bahagikan jumlah kos yang kita dapat tadi, bahagikan dengan jumlah output yang dikeluarkan. Semakin banyak output yang dikeluarkan, kos puratanya akan menjadi semakin kecil. Yang ketiga ialah kos marginal. Kos marginal ni tujuan dia untuk melihat pertambahan kos bagi setiap pertambahan output. Ya. Jadi cara pengiraan dia ialah sama ada menggunakan perubahan yang segitiga tu, bermaksud perubahan ya. Perubahan jumlah kos bahagi dengan perubahan jumlah output, ataupun perubahan kos berubah bahagi dengan perubahan jumlah output. Antum akan dapat jawapan yang sama ya. Jadi untuk mengira hasil pula, kita cuma darabkan harga bagi setiap produk tadi dengan jumlah produk yang ada. Jadi anda letak situ harga dan output. Semakin banyak output yang kita keluarkan ataupun yang kita jual, maka semakin banyaklah hasil yang dapat kita perolehi ya. Dan untuk mendapatkan untung, tolaklah saja hasil dan juga kos. Kalau hasil kita lebih banyak daripada kos, bermaksud kita memperoleh untung. Kalau hasil yang diperolehi lebih rendah daripada jumlah kos, bermaksud kita memperoleh rugi. Ini merupakan contoh latihan yang Ana bagi pada antum tu ya, untuk antum jawab. Jadi kita akan bincang setiap satu jenis kos supaya lebih jelas ya. Contoh yang pertama tu, bayaran terhadap kos tetap. Nama pun dah kos tetap ya. Jadi jawapannya mestilah kos tetap. Apa contoh bayaran kos tetap? Contohnya ialah sewa kilang, insurans, apa lagi ya, mungkin sewa tapak,
Okey, itu kos tetap. Okey, buruh menerima upah, itu ialah kos berubah. Kerana makin ramai buruh, maknanya jumlah yang kita bayar juga akan bertambah. Semakin sikit buruh, jumlah kos yang kita tanggung juga akan berkurang. C. Perubahan jumlah kos akibat perubahan satu unit output. Ini ialah kos marginal. Kerana anda sebut tadi, kos marginal merujuk kepada perubahan jumlah kos akibat perubahan satu unit output. Nanti kita akan tengok contoh pengiraannya nanti dalam jadual yang berikutnya. Kemudian, kos yang tidak mempengaruhi kos sud. Ini ialah kos tetap. Walau macam mana yang dia keluarkan, maknanya kos tetap jumlah sama saja. Jadi dia tak mempengaruhi kos sud. Untuk makluman antum, kos sud ini ialah kos marginal ya. Kadang-kadang dia menggunakan istilah yang berbeza untuk soalan yang sama. E. Kos yang perlu ditanggung pada output sifar. Okey. Bermaksud kalau kilang itu tak mengeluarkan sebarang produk, dia terpaksa juga membayar kos itu. Jadi kos itu mestilah kos tetap. Kan? Macam mana sebut tadi waktu sekarang ni ya, PKP, kilang terpaksa menanggung kos-kos tetap yang ada. Kemudian F, W sama dengan kos tetap campur kos berubah. Ini agak-agak apa ya? Kalau nak tahu mestilah jumlah kos. Sebab bila dah ditambah kos tetap dan kos berubah, kita akan dapat jumlah kos ya. Okay, X untuk soalan G, harga input berubah darab dengan kuantiti input berubah. Mestilah kos berubah lah. Sebab bila kita satu unit input berubah didarabkan dengan input berubah ya, kos harga input berubah. Jadi semakin tinggi input berubah kita, kuantitinya, semakin tinggilah kos berubah yang terpaksa ditanggung. Okay, kemudian kos purata sama dengan kos tetap campur Y sama dengan output, bahagi dengan output. Okay, Y itu agak-agaknya apa ya? Kos tetap campur kos berubah bahagi dengan output sama dengan kos purata. Jadi Y itu ialah kos berubah. Okay, untuk soalan berikutnya I, Z, perubahan jumlah kos bahagi perubahan jumlah output. Ini nak tengok apa sebenarnya Z ni? Nak tengok perubahan jumlah kos akibat daripada perubahan satu unit output. Makna jawapan dia ialah kos marginal. Okey ya. Untuk J, kos M adalah sifar pada output sifar. Kos M adalah sifar pada output sifar. Jadi ialah kos berubah. Kalau kilang tu tak mengeluarkan apa-apa barang, maknanya kos berubah dia pun tak adalah. Okey, sebab itulah kita letakkan jawapan dia kos berubah. K, kos yang tidak berubah mengikut tingkat output. Ini sama macam soalan D tadi ya. Maknanya dia tak ada apa kesan pun, iaitu kos tetap. Maknanya sama je jumlah dia. Untuk L, pada satu unit output jumlah kos sama dengan kos R, maka R ialah kos purata ya. Kalau antum tengok jadual nanti antum akan dapati bahawa pada unit 1 jumlah kos sama dengan kos purata. Okay, M, pada output sifar jumlah kos sama dengan kos P, maka kos P ialah jika output sifar kos dia ada, agak-agak apa, mestilah kos tetap, sebab kos tetap ni sepanjang masa sama jumlah dia. M, bayaran sewa bangunan. Ini kita sebut awal-awal tadi contoh dia ialah kos tetap, sebabnya tuan tanah dia nak juga sewa dia walaupun kilang tak mengeluarkan apa-apa barang. Okay, bayaran bahan mentah, ini ialah kos berubah sebab banyak bahan mentah diperlukan bila kita keluarkan banyak barang, dan kita tak perlu bayar bahan mentah kalau kita tak mengeluarkan barang. Jadi itulah jawapan-jawapan bagi set yang pertama. Okay, kita sambung dengan set yang kedua, iaitu jadual yang menunjukkan unit output, kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata, kos marginal, harga, jumlah hasil dan juga untung. Jadi soalannya sekarang ni, ini jangka masa pendek ke jangka masa panjang? Tengok nota mula-mula tadi ya. Jawapan dia ialah keluaran jangka masa pendek. Sebabnya
ada kedua-dua jenis kos tetap dan kos berubah. Kalau jangka masa panjang hanya ada kos berubah. Okey, jadi di sini untuk kos tetap ni kita nampak angka dia 100, 100, 100 sampai bawah. Jadi macam Anda sebut tadi, kos tetap ni dia jumlah dia sama ya. Walaupun pada masa outputnya kosong dan walaupun sebanyak mana yang dia keluarkan selagi dalam tempoh jangka masa pendek. Jadi di sini dengan mudahnya kalau antum nampak kos tetap ni tak kira-kira dah. Terus saja tulis angka yang sama dari mula sampai habis. Nampak? Sebab itulah kita panggil dia kos tetap. Sama daripada kosong sampai habis ya. Okay, kemudian yang kedua tu kita ada kos berubah. Okay, kos berubah cuba tengok angka dia. Pada masa output kosong, jumlah kos berubah juga kosong sebab dia tak mengeluarkan apa-apa ya. Bila pengeluaran bermula pada 1, maknanya kita kena kira nanti ya. Dia akan mula bertambah. Cuba tengok pada produk pada output yang ke-3 108, pada output yang ke-9 325. Okey. Jadi macam mana cara nak kira dia? Okey, ini kita kena guna matematik sikitlah ya. Cuba tengok di sebelahnya tu ialah jumlah kos. Apa formula jumlah kos? Jumlah kos ialah hasil tambah kos tetap dan kos berubah untuk dapatkan jumlah kos. Sekarang ni ada ruang yang diberi jumlah kos. Ada ruang yang diberi kos berubah. Tapi kos tetap kita dapat jawapan dah semua ya. Jadi ruang-ruang yang kosong ni kita boleh isikan dengan mendapatkan beza antara kos tetap dan juga jumlah kos. Di sini pula untuk dapatkan jawapan di bagi bahagian jumlah kos cuma tambahkan saja ya. Jadi maksud dia kalau jumlah kos tetap 100, jumlah kos 150, kos berubahnya mestilah 60. Sebab bila ditambah kedua-dua ni hasilnya 150. Kalau di sini pula kalau kita tambah dapat 208. Di sini beza dia ialah 127. Di sini kita akan dapat kalau tambahkan kos tetap kos berubah 250. Di sini pula kita akan dapat 318. Di sini pula kita akan dapat 366. Di sini juga kita akan dapat 425. Okey. Antum tengok ya. Jumlah kos berubah apabila apabila output mula dikeluarkan ya. Dan ada dua lagi ruang yang kosong ni anda tak isi sebabnya kita kena guna angka di bahagian kos purata di sini nanti ya. Di sini nanti. Jadi oleh sebabkan kos berubah tak ada angka, jumlah kos pun tak ada angka, jadi kedua-duanya kita kosongkan. Kita akan gunakan formula kos purata nanti ya. Okey. Selesai di bahagian ini. Okey, cuba tengok kos purata. Apa formula kos purata? Formula kos purata ialah jumlah kos bahagi dengan jumlah output. Okey, tujuan kos purata apa? Untuk mendapatkan jumlah kos bagi setiap satu unit. Bermaksud semakin banyak produk yang dikeluarkan, kos purata akan menjadi semakin lama semakin kecil. Okey, jadi kita tengok kat sini ya. Di sini 150 jumlah kos. Unit dia 1. Jadi untuk dapatkan kos purata, kita bahagikan 150 dengan 1. Dapatlah 150. Okey. Tadi soalan tadi ada satu kan yang beritahu apabila output 1, jumlah kos sama dengan kos purata. Inilah jawapan dia. Okey, di sini pula. Di sini dia terbalik ya. Dia bagi kita kos purata. Dia bagi kita jumlah unit pengeluaran. Jadi apa yang boleh kita dapatkan di sini?
kita boleh dapatkan jumlah kos dengan cara mendarabkan kos purata dengan output. Jadi 92 darab 2 dapat berapa? 92 darab 2 dapat 184. Di sini 184. Okey. Kalau sini 184 bermaksud kos berubahnya ialah 84. Nampak? Okey. Samalah juga keadaan dengan nanti kita buat kemudian. Okey, ini pula. Okey. Sini jumlah kos 208, output 3. Jadi kita bahagikan 208 dengan 3. Dapat 69.33. Jadi kalau ada perpuluhan, biasakan menulis dengan dua tempat perpuluhan ya. 69.33. Okey, di bawah lagi. Ni. Pada unit yang ke-7 kita kira pada unit yang ke-7 318 bahagi 7. 318 bahagi 7. 42.43. Okey. Pada pengeluaran yang ke-8, 366 bahagi 8. 45.75. Kemudian pada pengeluaran yang ke-9, 425 bagi 100 bagi dengan 9. 47.22. Pada pengeluaran yang ke-10, macam mana nak buat tadi? Sama macam keadaan di atas tadi ya. Kita darabkan 50 dengan 10. Jadi kita akan dapat jumlah kos dia ialah 500. Okey. 500 tolakkan dengan kos tetap 100, jadi kos berubah akan jadi 400. Okey ya. Okey, cuba nampak. Okey, cuba tengok kat sini balik ya. Jumlah kos akan bertambah apabila pengeluaran bertambah. Okey ya. Kos tetap sama. Kos berubah juga akan bertambah apabila pengeluaran bertambah. Okey, sekarang ni kita perhatikan pada kos purata ya. Kos purata nilai dia menurun, tapi pada sampai ke pengeluaran yang ke-7 dia mencapai tahap yang minimum, kemudian dia mula menaik. Okey, kenapa jadi macam tu? Sebabkan oleh kos tetap. Jadi dalam pengeluaran kita kena tahulah di mana tahap pengeluaran yang menjimatkan. Jadi di sini kalau kita gunakan asasnya kos berubah, pada unit yang ke-7 dia paling menjimatkan lah. Tapi kalau kita tengok jumlah kos, dia sentiasa bertambah sepanjang masa. Okay, kita pergi pula pada kos marginal. Okay, kos marginal kita akan tengok perubahan bagi setiap jumlah kos. Okay, pada setiap jumlah kos dan dibahagikan dengan perubahan setiap tingkat output. Jadi kebetulan di sini semuanya tingkat output beza 1 sampai ke bawah. Jadi kerja kita lebih mudah. Cuma tolakkan saja jumlah kos. Okay. Jadi kita akan dapat kos marginal. Jadi di sini jumlah kos yang asal ialah 100. Jumlah kos yang sebelumnya ialah 100. Jadi beza dia ialah 50. Kalau ikut formulanya 50 bahagi 1. Beza dua ni. Ini sama juga ya. Okay, cuba cek betul tak? 184 tolak 150 dapat 34. Betul kan? Okay. Dan di sini pula. Di sini kita tolakkan
208 dengan 184. Dapat 24. Okey. Di sini cuba semak balik. Betul tak 19 ni 227 tolak 208. Betul kan? Okey, pergi sini pula. 250. Pada tingkat output yang kelima ni, berapa dia punya cost marginal? Tolakkan 250 dengan 227. Dapat 23. Okey ya. Okey, di bawah ni 280 dengan 250 bezanya 30. Maknanya betul lah. Sini 318 dengan 280 bezanya 38. Betul lah. Sini pula 336 dengan 318. Tolak beza dia. 316 tolak 366. 366 tolak 318. 48 lah. Okey. Ya, sini lah. Betul tak? 425 tolak 366 dapat 59. Betul kan? Dan di sini 425 dan 550. Berapa beza dia? 75. Okey, jadi kita dapat penuhkan ruang di sini dengan cara mendapatkan cost marginal dengan menolakkan jumlah kos bagi setiap peringkat dan bahagikan dengan beza unit bagi setiap peringkat. Tapi disebabkan oleh sini semuanya beza 1 saja, kerja kita lebih mudah. Maksud dia, cari saja beza bagi setiap peringkat ni. Dan antum juga boleh semak ya, beza jumlah kos ini sama dengan beza kos berubah. Jadi sini semak 50. Sini pun beza 50, sini pun beza 50. 19. Sini pun beza 19, sini pun beza 19. Jadi formula untuk cost marginal boleh dah cari sama ada beza jumlah kos bahagi dengan beza output ataupun beza kos berubah bahagikan dengan beza output. Jawapannya sama. Okey, seterusnya kita pergi kepada ruang kedua yang terakhir tu. Harga. Okey. Harga. Harga daripada mula sampai habis semua sama. Dan tak ada masalah pun kalau nak tingkatkan harga ya. Ini sebabkan dia buat semua sama, memudahkan kerja kita. Okey. Hasil. Apa maksud hasil? Hasil ialah jumlah darab, harga dan juga output. Jadi kalau disebabkan pada peringkat yang kosong ni dia tak ada jualan apa-apa, maknanya tak ada hasil lah. Nak tulis kosong boleh, nak tulis dash boleh lah. Okay, bila dia jual satu produk di sini, dia cuma dapat 50. Okay. Bila dia jual 2 produk, 2 kali 50 dapat 100. Bila jual 3 produk, dapat 150. Jadi maknanya kita boleh tulis kesemua ini dengan mendarabkan output dan juga harga. Okey, jadi ini adalah jumlah hasil. Okay, macam mana pula dengan untung? Okay, untuk mengira untung, kita perlu tolakkan jumlah hasil dengan jumlah kos. Jadi antum tolak saja beza ruangan ini dengan ruangan ini ya. Contoh macam yang pertama ni ya. Yang pertama ni kira tak ada hasil, tak ada untung lah. Okay. Pada yang kedua ni, okay, pada yang pertama ni, RM50 hasil. Jumlah kos 150. Jadi menyebabkan kerugian sebanyak RM100.
kan. Okey. Bila dia jual unit output yang kedua, hasil 100, jumlah kos 184, masih kerugian 84 unit, 84 ringgit sorry. Pada yang ketiga 150 dan juga 208. Okay, 150 dan juga 208 Jadi kalau kita tolakkan, kita akan dapati masih juga rugi 150 tolak dengan 208, rugi RM58. Okay. Yang ketiga, yang keempat 200 tolak dengan 227, jadi kerugian RM27. Okay. Yang ketiga, yang kelima, hasil 250, kos 250. Di sini berlakunya break even ataupun pulang modal. Jadi tak ada untung, tak ada rugi lah. Okay, kemudian hasil 300, kos 280, untung RM20. Betul lah, tolak saja. Hasil 350, kos 318. 350 tolak 318, untung RM32. Okay. Kemudian 400, hasil kos 366. 400 tolak 366, untung RM34. Okay. Kemudian 450 tolak 425, untung RM25. Okay. Kemudian hasil 500, kos 500. Sekali lagi dia balik modal. Jadi antum boleh cuba lagi untuk pengeluaran yang ke-11. Ana sengaja tak tulis pengeluaran ke-11 ni untuk antum cubalah. Jadi kalau antum ada masalah, boleh PM Ana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.